Shalom dan selamat sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Saya berdoa supaya hadirat dan berkat Tuhan bersama dengan kamu dan keluarga kamu. Topik yang saya ingin berkongsi pada hari ini adalah kebijaksanaan dalam pertuturan. Di dalam Alkitab terdapat banyak pengajaran tentang kebijaksanaan. Alkitab kita bukan sahaja memberitahu kita tentang perkara-perkara di syurga sahaja, tetapi juga mengajar kita bagaimana kita harus menghidupkan kehidupan seharian kita di dunia ini. Tuhan mempunyai rancangan yang mulia dalam kehidupan kita, setiap orang. Tuhan juga mempunyai tugas yang telah diamanahkan kepada kita semasa kita masih di dunia ini. Hati Tuhan mahukan semua orang bertaubat daripada dosa. Tidak ingin sesiapa pun binasa. Tuhan inginkan kita membawa pengaruh kerohanian yang besar kepada persekitaran kita. Sama ada di keluarga kita, tempat kerja kita, sekolah kita, kampung kita atau gereja kita. Untuk menjadi seorang yang boleh membawa pengaruh kerohanian kepada persekitaran. Kadang-kalanya yang penting bukan jawatan yang kita pegang atau kebolehan atau kepandaian kita. Tetapi yang penting adalah kita, orang ini, dan sikap kita. Salah satu cara orang lain boleh nampak sikap kita adalah melalui pertuturan kita. Adakah pertuturan kita berbeza dengan orang lain? Adakah pertuturan kita mempunyai kesaksian yang baik? Hari ini marilah kita belajar bagaimana mendapat kebijaksanaan dalam pertuturan kita. Dalam buku Efesus 4:29 memberitahukan kepada kita, janganlah gunakan kata-kata kotor dalam percakapan kamu. Gunakanlah kata-kata yang membina dan memberikan pertolongan supaya apa yang kamu katakan mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mendengarnya. Kata-kata kotor di sini bukan sahaja merujuk kepada kata-kata kasar. Apa itu kata-kata kotor? Iaitu kata-kata yang akan mencemarkan sesuatu. Sebagai contoh, pada permulaannya seseorang mungkin mempunyai hati yang seronok. Tetapi selepas mendengar kamu bercakap, mood dia menjadi buruk. Atau pada permulaannya orang itu mempunyai pandangan yang baik terhadap orang-orang Kristian. Tetapi selepas mendengar kamu bercakap, pandangannya terhadap orang-orang Kristian telah dicemarkan. Dunia ini penuh dengan banyak pemikiran yang negatif. Berita-berita yang negatif. Berita-berita yang kita terima setiap hari ini sama ada daripada WhatsApp, Facebook atau daripada media-media yang lain. Terdapat banyak komen-komen yang negatif. Ada yang marah ini dan ada orang yang marah itu. Sebagai seorang Kristian, bolehkah kita mempunyai corak tingkah laku yang berlainan dengan dunia ini? Semasa orang lain selalu mengeluarkan kata-kata yang negatif, biarkan kita bercakap kata-kata yang membina, yang memberi pertolongan dan mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendengarnya. Jikalau kita hendak berbuat demikian, kita hendaklah menolak 3 perkara yang berikut. Yang pertama, iaitu kita harus menolak kata-kata yang bersungut dan merungut. Kedua, menolak kata-kata yang mengkritik dan menghakimi. Dan ketiga, kata-kata yang mengejek dan mencemooh. Yang pertama, menolak kata-kata yang bersungut dan merungut. Ramai orang menganggap bersungut adalah suatu perkara yang sangat kecil sahaja. Ada sesiapa yang tidak bersungut? Kita selalu bersungut, bukan? Apabila kita dipanggil membuat kerja yang lebih atau membuat kerja yang kita tidak suka, kita bersungut. Atau apabila kita tidak diberikan benda yang kita suka, biasanya kita akan bersungut juga.
tak acilah, mengapa dia mendapat ini saya pula tak dapatlah, atau mengapa bagi saya makanan yang saya tidak suka makanlah. Ada banyak-banyak perkara kita boleh bersungut. Nampaknya bersungut bukan suatu perkara yang serius. Kita hanya cakap-cakap saja, cuma nak melepaskan ketidakpuasan kita saja. Tetapi jangan kamu menganggap begini. Jika kamu pernah membaca Alkitab tentang orang-orang Israel yang meninggalkan negeri Mesir, daripada hampir 2 juta orang Israel itu, sebahagian besar daripada mereka mati di padang gurun dan tidak bersempat masuk ke tanah perjanjian, iaitu tanah Kanaan. Tahukah apa sebabnya? Sebabnya ialah bersungut. Mari kita tengok buku Bilangan bab 14 ayat 29 dan 30. Di sini berkata, kamu akan mati dan mayat kamu akan berselerak di seluruh padang gurun ini. Oleh sebab kamu bersungut terhadap aku, tiada seorang pun di kalangan kamu yang berumur 20 tahun ke atas akan pergi ke tanah itu. Aku sudah berjanji membenarkan kamu tinggal di tanah itu, tetapi tidak seorang pun antara kamu akan tinggal di situ kecuali Kaleb dan Yosua. Sedih bukan? Sebahagian besar daripada mereka tidak dapat masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi jangan anggap bersungut adalah perkara yang kecil saja. Orang-orang Israel yang meninggalkan negeri Mesir, dalam Alkitab berkata, mereka 10 kali bersungut terhadap Tuhan. Bukan 1 kali atau 2 kali. Jika sekali atau 2 kali bersungut, saya berasa Tuhan tidak akan melarang mereka daripada masuk ke tanah perjanjian. 10 kali bererti apa? Bererti tidak berhenti-henti. Dalam perjalanan mereka keluar dari negeri Mesir, mereka tidak berhenti-henti bersungut. Bersungut telah menjadi suatu corak kehidupan mereka. Sampai Tuhan berkata, cukuplah. Kamu mempunyai begitu banyak sungutan, tak perlu masuk ke tanah perjanjian ini. Tukar orang lain yang masuk. Jadi, selain daripada Kaleb dan Yosua, hanya generasi yang muda yang berumur kurang daripada 20 tahun itu baru boleh masuk ke tanah perjanjian. Oleh kerana mereka banyak bersungut, orang-orang Israel ini terlepas peluang untuk menerima berkat Tuhan, iaitu masuk ke tanah perjanjian dan memperoleh tanah itu sebagai harta pusaka mereka. Begitu juga dengan kita. Tuhan mempunyai rancangan yang begitu mulia dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai banyak berkat yang ingin bagi kepada kita. Tetapi jikalau mulut kita tidak berhenti-henti bersungut, banyak berkat Tuhan akan terlepas daripada kehidupan kita. Kemudian kedua, kita hendaklah menolak kata-kata yang mengkritik dan menghakimi. Kita tengok bagaimana Alkitab mengingatkan kita jangan mengkritik dan menghakimi. Tak kisah terhadap sesiapa pun. Sama ada bos kita, ibu bapa kita, jiran, pastor, cikgu atau kawan-kawan kita. Mengapa Alkitab memberitahu kita jangan mengkritik? Kita tengok kepada Lukas ayat bab 6 ayat 37 dan 38. Di sini Yesus berkata, janganlah hakimi orang lain supaya Allah tidak menghakimi kamu juga. Janganlah hukum orang lain supaya Allah tidak menghukum kamu juga. Ampunilah orang lain supaya Allah mengampuni kamu juga. Apa yang kamu berikan kepada orang lain, Allah juga akan memberikannya kepada kamu. Allah akan mencurahi kamu pemberian yang berlimpah-limpah.
Sukatan yang kamu gunakan untuk orang lain akan digunakan oleh Allah untuk kamu. Kamu tengok ayat 38 berkata yang berwarna hijau itu. Apa yang kamu berikan kepada orang lain, Allah juga akan memberikannya kepada kamu. Di sini macam bercakap tentang persembahan kita kepada Tuhan atau pemberian kita terhadap orang-orang yang dalam keperluan. Kita menolong orang lain. Tetapi apabila kita membaca Alkitab, kita mesti tengok keseluruhan teksnya dan jangan ambil satu ayat saja. Kita hendak tengok yang ayat di hadapan, iaitu ayat 37. Okey, kamu tengok ayat 37 tadi. Sebenarnya peringgan ini bercakap tentang apa? Iaitu menghakimi orang lain, menghakimi. Ayat 37 yang berwarna merah itu kata, janganlah hakimi orang lain. Sebenarnya di sini Yesus berkata, apa cara yang kita gunakan, lakukan terhadap, apa yang kita lakukan terhadap orang lain, Tuhan juga akan melakukan terhadap kita. Jadi jika kita tidak menghakimi orang lain, kita tidak akan dihakimi. Jadi apabila kawan-kawan kamu mengkritik bos mereka atau bos kamu, atau mengkritik cikgu-cikgu atau mengkritik sesiapa pun, janganlah kita ikut. Dalam ayat 38 berkata, sukatan yang kamu di bawah ini yang berwarna biru itu berkata, sukatan yang kamu gunakan untuk orang lain akan digunakan oleh Allah untuk kamu juga. Yesus betul-betul memberitahu kita bagaimana kita melayani orang lain, kita juga akan dilayani macam ini. Kita harus meminta Tuhan menolong kita untuk menyekat mulut kita. Jika Tuhan betul-betul hendak menghakimi dosa atau kesalahan yang kita lakukan, kita sudah mati banyak kali. Kita mana boleh menahan penghakiman Tuhan. Tetapi kita pula selalu suka menggunakan kata pembesar untuk menengok orang-orang yang di sekeliling kita. Kita banyak mengkritik mereka. Walaupun kadang-kadangnya apa yang kamu kritik itu mungkin adalah satu hakikat, adalah benar. Dalam Alkitab terdapat juga satu contoh, iaitu Miriam, iaitu kakak Musa. Tuhan melantik Musa sebagai pemimpin orang Israel dan menjadikan Harun dan Miriam sebagai pembantunya. Harun dan Miriam adalah abang dan kakak Musa. Tetapi apabila mereka nampak Musa berkahwin dengan seorang perempuan Hus, mereka menggunakan perkara ini sebagai alasan untuk mencela Musa. Mereka mengkritik Musa. Apakah akibat daripada kelakuan ini? Miriam mendapat penyakit kulit. Tuhan menghukumnya. Sebenarnya setiap pemimpin adalah didirikan oleh Tuhan. Di dalam keluarga, ibu bapa merupakan pemimpin. Di sekolah ada pengetua dan cikgu-cikgu. Di pejabat di tempat kerja ada bos, pengurus, penyelia, dan di gereja ada pastor dan pemimpin church. Mereka adalah pemimpin kita. Jikalau mereka melakukan kesalahan, Tuhan akan bertanggungjawab untuk menguruskan mereka. Kita tidak berhak menghakimi. Tetapi ini tidak bererti jika kamu seorang pemimpin, semua orang tak boleh cakap kamu. Jadi kamu boleh buat apa-apa. Tidak bererti macam ini Sebenarnya Tuhan dia mempunyai standard yang lebih tegas terhadap pemimpin-pemimpin yang didirikan olehnya. Dalam Alkitab kita tahu dua orang anak Harun berkelakuan sangat jahat. Jadi mereka dihukum dan mati di tepi mezbah. Antara semua orang-orang Israel, adakah hanya mereka dua orang saja yang berbuat jahat? Memang bukan. Tetapi mengapa hanya dua orang ini mati dan orang lain tak mati? Kerana mereka adalah pemimpin yang dilantik oleh Tuhan. Mereka adalah daripada keluarga imam. Tuhan mempunyai rahmat yang khas terhadap orang yang dilantik olehnya. Tetapi juga mempunyai disiplin yang tegas
terhadap mereka juga. Daud betul-betul faham prinsip itu. Jadi walaupun Raja Saul banyak kali melakukan kesalahan dan Daud dia ada peluang untuk membunuh Raja Saul, tetapi dia tidak berbuat demikian kerana dia tahu Raja Saul adalah raja yang didirikan oleh Tuhan. Dia tidak berhak untuk menghakimi orang yang Tuhan dirikan. Jadi jangan kita mengkritik dan menghakimi orang lain. Jika Tuhan menggunakan sukatan yang sama terhadap kita seperti kita berbuat demikian terhadap orang lain, kita tidak akan sanggup menahan penghakiman Tuhan. Kamu cuba imbas semula atau kembali semua kejahatan dan dosa-dosa yang kamu pernah lakukan. Jikalau Tuhan membiarkan semua ini terdedah di hadapan semua orang, kita sanggup menghadapi keadaan inikah? Tak sanggup, bukan? Jadi, jangan kita mengkritik dan menghakimi orang lain. Jangan kita mengikut langkah Miriam. Tuhan telah banyak berbelas kasihan terhadap kita. Biarlah kita juga berbelas kasihan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan. Ketiga, kita harus menolak kata-kata yang mengejek dan menjemuh, terutama yang terhadap ahli keluarga kita. Satu contoh yang klasik yang terdapat di Alkitab ialah isteri Raja Daud, iaitu Michal. Michal adalah puteri Raja Saul. Michal dan Daud, mereka mencintai satu sama lain. Michal mencintai Daud sejak kecil lagi. Daud sepatutnya mengawini kakak Michal, tetapi kakaknya telah kahwin dengan orang lain, baru Michal dapat berkahwin dengan Daud. Cinta mereka melalui banyak halangan. Daud mengorbankan banyak, baru mereka dapat bersatu. Lepas mereka berkahwin, mereka diceraikan pula. Daud menggunakan segala usaha untuk mendapat balik isterinya. Cerita cinta mereka macam suatu drama, tetapi cinta mereka tidak ada pengakhiran yang baik. Mengapa? Kerana kata-kata Michal. Mari kita tengok 2 Samuel bab 6 ayat 16. Di sini berkata, ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke dalam kota, Michal puteri Raja Saul menjenguk dari jendela, lalu nampak Raja Daud menari-nari dan melompat-lompat untuk menghormati Tuhan. Michal berasa muak melihat Raja Daud. Pada masa itu, tabut perjanjian dapat dibawa masuk ke dalam kemah yang Daud sediakan untuk Tuhan. Daud sangat gembira kerana pada akhirnya tabut perjanjian itu dapat masuk ke dalam kota. Dia pun menari-nari dan melompat-lompat. Tetapi Michal bila nampak suaminya menari dan melompat macam ini, dia berasa muak. Berasa muak melihat suaminya. Bererti Michal dia menghina. Dia memandang rendah terhadap suaminya. Jadi, dan selepas itu apabila Raja Daud pulang untuk memberi salam kepada keluarganya, dalam ayat 20, kita tengok apa yang Michal berkata kepada suaminya. Michal berkata, pada hari ini Raja Israel telah sungguh membuat dirinya terhormat. Raja telah bertelanjang seperti orang dungu yang tidak tahu malu di hadapan hamba-hamba perempuan milik para pegawai istana. Kata-katanya sangat mencederakan hati orang. Dia mengejek Raja Daud. Selalunya di belakang kata-kata yang mengejek adalah disebabkan oleh kesombongan. Latar belakang Daud dan Michal sangat berbeza. Michal adalah seorang puteri. Dia diperbesarkan di istana. Manakala Daud adalah seorang penggembala sejak kecil lagi. Dia
sudah biasa berlari ke sana sini di padang rumput, di hutan-hutan. Dia berlawan dengan beruang, dengan singa. Dia suka menyanyi. Apabila dia berasa gembira, dia menari dengan suka hatinya. Apabila Miriam nampak suaminya menari macam ini, mungkin dia menari macam monyet lah. Mikal dia menghina suaminya kerana dia berasa sombong. Dia berasa dia lebih mulia daripada suaminya. Sebenarnya semua benda yang kita punyai adalah pemberian Tuhan. Latar belakang yang baik atau keluarga kita, kepandaian kita, pelajaran kita, apa yang semua kita ada adalah pemberian Tuhan. Tak ada apa-apa yang kita boleh berasa sombong sehingga kita boleh mengeluarkan kata-kata yang mencemuh dan mengejek. Kata-kata ini akan membawa kesan yang buruk kepada orang yang dikena ejek. Jangan menghina orang lain. Tahukah apakah akibat Mikal? Di sini Alkitab memberitahu kita Mikal, puteri Raja Saul, tidak mempunyai anak seumur hidupnya. Mikal, dia kehilangan berkat Tuhan. Lelaki yang banyak mengorban untuknya tidak lagi mendekatinya. Jagalah mulut kita. Jangan membenarkan kata-kata yang mengejek keluar daripada mulut kita. Jadi, sebagai kesimpulan, jika kita hendak mempunyai kebijaksanaan dalam pertuturan kita, kita harus bercakap kata-kata yang membina, yang positif, yang dapat menolong orang. Kita harus menolak kata-kata yang bersungut. Jangan menganggap bersungut adalah suatu perkara yang kecil saja, tak ada apa-apa. Mulut yang penuh dengan sungutan akan menjadi celah sehingga berkat Tuhan terlepas dari kehidupan kita. Kedua, kita harus menolak kata-kata yang mengkritik dan menghakimi. Ingat bahawa sukatan apa yang kita gunakan untuk orang lain, Tuhan juga akan menggunakannya untuk kita. Berbelas kasihan terhadap orang-orang yang berbuat kesalahan, macam Tuhan telah banyak berbelas kasihan terhadap kita. Dan akhir sekali, menolak kata-kata yang mengejek. Jangan membiarkan mulut kita mengeluarkan kata-kata yang akan menghina orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, tolonglah mengawal mulut kami supaya kata-kata yang keluar daripada mulut kami adalah kata-kata yang membina, memberikan pertolongan dan mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.